Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, ribuan terima kasih kerana hadir untuk mendengar presentation proposal kumpulan kami. Ribuan terima kasih juga kepada panel kami, kepada panel Dr. Tizi Kiong dan juga ahli-ahli rakan sekalian. Baik, untuk memperkenalkan, kumpulan kami ialah terdiri daripada 5 orang, iaitu daripada saya, Muhammad Rofi, Khairul Azri, Amrul Haziq, Izzati dan Fazliani. Baik, apa yang ingin kami cadangkan ialah kami ingin mencadangkan pembangunan courseware power elektronik untuk pelajar elektronik di college vocational. Jadi kami ingin membangunkan satu produk yang dipanggil courseware. Baik, untuk pengenalan projek, saya ingin memperkenalkan. Kami berminat untuk membangun courseware ini kerana untuk beberapa isu yang kami dapati daripada hasil kajian. Antara masalah yang kami dapati ialah pelajar mempunyai kesukaran dalam pelajaran yang dinamik. Okay. Apa yang dikatakan dinamik ini ialah seperti courseware, seperti mata pelajaran yang kami ambil ini ialah power elektronik. Power elektronik adalah salah satu mata pelajaran yang dinamik. Kami mendapati ada beberapa rekod yang lampau daripada college vocational. Memang hasil daripada pelajaran dia punya, maksud saya pelajaran kajian tu, daripada hasil kajian memang pelajar ada masalah dalam pelajaran power elektronik ini. Seterusnya kami mendapati adanya isu ketidakfahaman pelajar dalam pelajaran. Di sini ingin saya katakan ia daripada aspek guru dan daripada aspek pelajar. Untuk isu ketidakfahaman, mungkin dari segi guru, guru tidak menguasai apa yang ingin diajar, menyebabkan pelajar tidak faham. Dari aspek pelajar pula, mungkin pelajar kurang berminat untuk mempelajari pelajaran yang diajar kerana berfikir bahawa pelajaran ini tiada kena-mengena untuk kehidupan mereka akan datang. Seterusnya ialah gaya pembelajaran. Dari segi gaya pembelajaran, apa yang kami dapati, pelajar hanya menghafal sifir-sifir ataupun menghafal rumus-rumus yang ada pada power elektronik hanya untuk aplikasinya sahaja. Bermaksud, pelajar bukannya memahami rumus itu lagi mendalam, malah hanya menghafal saja. Jadi gaya pembelajaran begini tidak berapa efisien apabila guru memberikan soalan yang ars tinggi dari segi pengaplikasian dan sintesis, menyebabkan pelajar menjadi kesukaran. Jadi kami ingin menyatakan bahawa masalah-masalah yang wujud ialah dari segi membosankan dan tiada kaitan dengan dalam penggunaan. Seterusnya, kurang menguasai strategi dalam menguasai masalah. Yang ketiga, sukar untuk memahami konsep. Dan keempat, pembelajaran hanya berpusatkan guru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Untuk objektif kajian, kami terdapat ada 2 objektif kajian, iaitu yang pertama, membangunkan perisian courseware interaktif bagi pelajaran elektronik kuasa. Yang kedua, menguji kebolehfungsian perisian courseware bagi pelajaran elektronik kuasa oleh pakar. Pada tahap ni, kami tidak mengedarkan, maksudnya tidak menguji kepada pelajar kerana kami setakat membangunkan saja. Okey, untuk skop kajian, yang first sekali subjek power elektronik, besarkan sikit pelajar KB.
Oh, first College Vocational di Johor. Kemudian masuk lagi KV Batu Pahat, KV Segamat, KV Kota Tinggi dan KV Muar. Kita skupkan lagi, kecilkan lagi dia. Jadi Batu Pahat dan sekitar Batu Pahat. Lepas tu pelajar KV dan paling dalam kali pelajar yang ambil subjek Power Electronic. Kepentingan projek yang pertama, menarik minat pelajar. Kedua, perkembangan potensi, memudahkan proses mengulangi tugasan, pemahaman dalam topik elektronik kuasa, menguasai kemahiran penggunaan teknologi dan penyampaian maklumat melalui media. Ini merupakan kepentingan yang terdapat, kepentingan untuk projek kami dalam untuk membangunkan courseware Power Electronic. Okay, untuk bab 2, kita dalam nota kajian. Kita dapat ada pengenalan, ada nota kajian untuk kaitan. Okey, dulu kita dah pelajar perlukan courseware, keadaan simulasi, dalam kepentingan, dalam kedua dulu keperluan mati minat dan kita dah simulasi. Okey. Ini dah daripada Ihsan Baru, pengenalan grafik dalam proses dapat pelajaran dapat menarik minat dan kefahaman pelajar dalam subjek diraja. Dalam bab 2 ni kami letak banyak pakai model cara boleh buat ke apa segala yang macam model-model yang terdapat digunakan kita letak dalam tu. Seterusnya ni adalah kebanyakannya kita letak dia punya ni lah citation untuk dalam bab 2 lah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati. Saya akan menerangkan bab 3 iaitu metodologi kajian kami. Okay, kami menggunakan reka bentuk kajian yang dipilih dalam pembukuan courseware ni untuk topik Dayak Semiconductor pincang depan dan pincang songsang adalah model analisis reka bentuk pembangunan implementasi penilaian iaitu model ID. Kami menggunakan model ID ni kerana model ID ni sistematik untuk pembangunan produk kami. Model ID ni terdapat 5 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah analisis, fasa yang kedua adalah design iaitu reka bentuk, fasa yang ketiga development iaitu pembangunan, fasa yang keempat implementation iaitu pelaksanaan, dan fasa yang kelima evaluate iaitu penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawaf Aidan Selamat Tentera Betul. Nama saya Nawaf Fazliani binti Ismail. Saya akan sambung kepada bab 4 iaitu reka bentuk pembangunan produk. Okay, dalam bab 4 ni kami terangkan lagi perinci lah model ID ni macam mana kami gunakan ni untuk membangunkan produk. Untuk fasa yang pertama, analisis, kami menganalisa keperluan, konsep dan rujukan. Untuk fasa kedua, fasa reka bentuk, kami membuatkan reka bentuk informasi, interaksi dan juga antarmuka atau persembahan lah. Lepas untuk development, kami menggunakan Adobe Flash, Adobe Photoshop, Illustrator. Development ni bila masa kita dah start buat courseware kita tu lah. Lepas tu implement. Maksudnya draft tadi kita uji dulu lah sebelum kita nak bagi dekat pakar untuk menilai. Lepas tu penilaian ni kita akan bagi 2 orang pakar penilai untuk menilai draft courseware tadi. Okay, ni lagi terpinci lah untuk analisa. Kami menganalisa keperluan, contohnya apakah masalah yang kami nak bangunkan courseware ni, mesti ada masalah kita buat suatu kajian tu kan. So kita analisa masalah dia.
sama ada Courseware ni diperlukan atau tidak. Kenapa kita nak banggakan Courseware kalau kita tak digunakan kan? Lepas tu, apakah konsep? Konsep ni maksudnya pendekatan pengajaran yang kita akan guna. Lepas tu, kerujukan ni maksudnya kita merujuk mana untuk bangun Courseware kita ni? Kami rujuk buku Electrical and Electronic Principle and Technology. Tahu tak? Kami ambil dalam tu yang picah hadapan picah belakang tu. Lepas tu, untuk pasal reka bentuk, ada 3 reka bentuk informasi ni. Untuk perjalanan informasi yang dalam Courseware ni, kami merujuk kepada 9 peringkat pembelajaran Gartner. Tahu 9 tu? Tahu tak tahu? Kalau tak tahu, saya tahu. Dia ada 9 kan? Pertama, kita reka bentuk informasi ni, kita nak reka bentuk kita punya, nak bagi pelajar tertarik dengan kita punya Courseware tu, kita mesti dapatkan perhatian pelajar lah. Contoh dari segi kontras dia semua tu. Lepas tu kita kena beritahu objektif. Lepas tu memperoleh kembali pembelajaran lampau, persembahan rangsangan. Lepas tu membekalkan bantuan kepada pelajar. Contoh bantuan ni dalam Courseware tu mesti ada help. So tak apa dekat button tu, mestilah button tu kalau close, mestilah button pangkau, takkan button home kalau nak close. Kan? Lepas tu penghasilan tindak balas, maksudnya lepas pelajar tu klik something, ada respon lah daripada Courseware tu, dia klik, tak ada apa-apa kan. Lepas tu pemberian maklum balas, penilaian pencapaian ni, contoh ada quiz ke apa ke dalam tu untuk kita nilai pelajar ni faham ke tak Courseware kita tu, apa yang kita ajar tu. Lepas tu generalisasi. Lepas tu elemen-elemen multimedia. Dalam bentuk-bentuk ni kita kena masukkan elemen-elemen multimedia lah. Sebab tu kita bangunkan Courseware kan, nak bagi budak tertarik dan dia belajar dengan lagi faham kan. So elemen multimedia ni contohnya ada audio, ada grafik, ada video, ada animasi. Lepas tu reka bentuk interaksi pula ada 5 jenis. Struktur linear, hierarki, rangkaian, lingkaran dan komposit. Kalau linear ni macam slide, kita tekan. Courseware dia tak boleh pergi balik ke mana-mana pun. Tekan terbalik. Kalau hierarki ni dia boleh tekan ke main subtopik je Courseware tu. Kalau rangkaian ni macam ni, kami gunakan rangkaian. So bila dia tekan nota, dia masuk nota betul. Dekat nota tu pun ada button untuk ke quiz, ke mainan. Dia boleh pergi ke semua ni secara bebas. Lepas tu lingkaran dia just duduk tempat yang sama je. Komposit ada gabungan semua lah. Okay, lepas tu kalau mereka bentuk antara muka pula, mula kami buat flowchart. Tahu flowchart? Tahu kan? So flowchart ni mula, lepas tu masuk ke menu utama. Lepas tu yang ni kalau dia nak close, yes ke no, tak sini. Yes no, kalau dia kata yes, kalau dia kata no, dia kembali ke menu utama balik. Dia kata yes, keluar lah. Macam tu. Yang ni setiap satu topik tadi tu lah, dia boleh masuk ke sini. Next. Lepas tu kami bagi pasal apa tadi, ada storyboard juga lah kan. Sebab kita nak design ni, kita mesti ada idea. So kita nak lakarkan idea kita dulu, mesti kena pakai storyboard. Takkan pakai buat je Courseware tu kan. So kita kena ada papan cerita lah, apa kita rancang nak buat. Design tak nampak. So ni lah design menu utama. So okay, pembangunan. Okay, buat pembangunan ni bila kita bangunkan Courseware tadi lah, kena button, suara, menu semua ni. Lepas tu lepas tu pelaksanaan ni kita cubalah Courseware tadi. Lepas tu penilaian ni bagi apa, 2 orang pakar nilai Courseware tadi tu. Ni 2 orang penilaian pakar kami lah. Si kajian dalam mendapat panduan positif dan independen. Di UTSM kita ada pakar-pakar yang dalam pembuatan Courseware. So kami ada dapat rujukan daripada situ. So kami dapat melalui pakar-pakar itu kami ambil mana-mana dari beberapa penilaian. So kami dapat dapat feedback yang positif daripada panel. Sesuai yang Courseware dibangunkan dan digunakan pelajar akan datang. Sekiranya Courseware yang kita bangunkan dia sesuai untuk guru, pelajar dan siapa yang ingin belajar untuk menggunakannya sesuai. So Courseware ni dikirakan agak berjaya, tapi dia masih lagi dalam pembangunan dan masih lagi dalam penilaian pakar. So dia tidak dirancangkan dalam sekolah-sekolah KB, ada just dalam education. Terima kasih. Seorang pegang supaya boleh catat apa yang saya komen terus. Buka slide yang pertama. So